Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini bersama lagi dengan Cikgu Hafizah untuk satu perkongsian ilmu ya, insya-Allah. Tapi sebelum tu, Cikgu nak mengajak anda semua jom support Cikgu untuk terus menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, untuk terus berkongsi pengisian-pengisian yang insya-Allah memberikan manfaat. Jadi untuk support Cikgu, jom kita like, subscribe dan share video-video Cikgu. Okey, boleh? InsyaAllah. Terima kasih. Okey, untuk slot kali ini, Cikgu akan kongsikan pengisian khusus untuk pembimbing rakan sebaya di sekolah ya. Jadi untuk kali ini, fokus Cikgu adalah untuk PRS tahap bongsu dengan tajuk Asas Komunikasi. Baik, kita selalu mendengar ya, kita selalu mendengar perkataan komunikasi. Selalu sangat komunikasi. Tetapi tanya balik diri kita, kita faham tak apa yang dimaksudkan dengan komunikasi? Baik, dalam bahasa yang mudah, Cikgu akan cuba untuk menyampaikan dengan bersahaja, dengan santai supaya anda lebih faham dengan jelas ya. Baik, kalau kita sebut komunikasi, dia adalah satu aktiviti di mana kita menyampaikan mesej atau maklumat kepada orang lain. Dan bila sebut komunikasi, adanya orang yang menjadi pengirim sama ada secara dia bercakap atau menulis. Ya. Yang kedua, adanya orang yang menjadi penerima sama ada secara membaca atau mendengar. Kemudian, apabila orang yang menerima itu mendapat mesej dan maklumat, dia akan memberi maklum balas, iaitu dia beri respon kepada apa mesej yang dia dah terima. Apa yang berlaku dalam komunikasi, ia melibatkan 4 elemen penting, iaitu M, P, R. M adalah message, P pengirim, P yang kedua penerima, dan R adalah respon. Komunikasi ada 2 ya. Yang pertama adalah komunikasi lisan, yang kedua adalah komunikasi bukan lisan. Pernahkah kita mendengar apa yang dimaksudkan dengan komunikasi terhalang? Cuba fikir sejenak. Okey, komunikasi terhalang ini maksud dia komunikasi yang tidak berkesan, iaitu mesej ataupun maklumat yang disampaikan itu tidak jelas atau tidak tepat. Dia boleh menyebabkan salah faham berlaku. Mengapa komunikasi terhalang ini boleh berlaku? Yang pertama, apabila yang mendengar itu tidak mendengar dengan aktif. Maksudnya, dia hilang tumpuan, mungkin mendengar sambil lewa ataupun mendengar sahaja tanpa mencatat dan memberi tumpuan sepenuhnya. Yang kedua, mesej yang diterima itu tidak disemak semula, tidak ditanya untuk sahkan kefahaman sama ataupun tidak di antara penerima dan penyampai tadi. Yang ketiga, apabila kita tidak menggunakan seluruh deria kita, iaitu mata kita, telinga dan anggota badan yang lain. Bila kita nak mendapat mesej yang jelas dan tepat dalam sesuatu komunikasi, kita perlu menggunakan seluruh deria, menggunakan mata, melihat, menggunakan telinga, mendengar mesej yang disampaikan dan menggunakan tubuh yang lain, mungkin tangan untuk mencatat atau membuat sesuatu ketika diberi arahan. Yang kelima, kenapa komunikasi itu terhalang bila komunikasi satu hala? Maksud dia hanya pemberi sahaja menyampaikan maklumat dan penerima tidak bertanya dan menunjukkan respon, faham atau tidak, jelas ataupun tidak mesej yang disampaikan. Dan yang keenam, seringkali berlaku komunikasi terhalang kerana tidak bersemuka, sama ada melalui tulisan ataupun secara alamanya di atas talian. Kenapa ya? Kalau tidak bersemuka, komunikasi itu tidak melibatkan komunikasi bukan lisan.
seperti ekspresi muka dan sebagainya yang cikgu akan kongsi sebentar lagi. Baik. Tadi cikgu sebut komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Bila sebut komunikasi lisan, ia melibatkan pertuturan kita bercakap. Bukan lisan selain daripada itu. Termasuklah mimik muka, tulisan, mata, tangan, kepala, badan dan juga senyuman. Contoh ya, kadang kita nak sampaikan mesej kepada orang lain, kita nak bagi tahu dia bahawa apa yang dia buat itu begitu bagus. Mungkin kita tak sebut bagus, tetapi kita angkat tangan begini. Ini juga adalah komunikasi bukan lisan dengan menggunakan isyarat tangan. Ataupun kita nak sampaikan mesej kepada orang lain, nak bagi tahu bahawa kita setuju dengan cadangannya, kita menggunakan kepala, kita angguk. Itu juga termasuk dalam komunikasi bukan lisan. Okey. Seterusnya, kenapa perlunya kemahiran komunikasi ini kepada ahli-ahli PRS? PRS dan kemahiran komunikasi tidak boleh dipisahkan. Asasnya, bila sebut PRS, pembimbing rakan sebaya di sekolah adalah pelajar-pelajar, murid-murid yang dilatih dalam dua aspek khusus. Aspek yang pertama adalah kemahiran komunikasi, aspek yang kedua adalah kemahiran asas kaunseling. Kenapa komunikasi ini penting? Tujuan utamanya adalah untuk PRS membantu dirinya menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan kualiti diri. Dan yang kedua, untuk PRS membantu rakan sebaya. Bila nak membantu rakan sebaya, tidak boleh tidak perlukan komunikasi. Bagi setiap tahap PRS, ada projek-projek yang perlu dilaksanakan. Dan tidak boleh tidak, setiap projek yang dilaksanakan memerlukan kemahiran komunikasi. Sama ada pada ketika menjadi fasilitator, sama ada ketika membuat pembentangan, sama ada ketika memberi arahan kepada ahli kumpulan, sama ada ketika kita berbincang dalam kumpulan untuk berkongsi idea. Itu semua melibatkan komunikasi ya. Baik, cikgu dah habis menyampaikan asas komunikasi dalam masa yang begitu ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan jelas. Tetapi walau bagaimanapun perlu ya untuk kita menguji sejauh mana kita faham tajuk asas komunikasi itu tadi. Baik, cikgu susulkan dengan soalan. Nak menguji kefahaman anda. Kalau betul anda faham tajuk asas komunikasi yang cikgu kongsikan ini, anda boleh menjawab soalan-soalan cikgu. Soalan cikgu yang pertama, huraikan maksud komunikasi. Cuba fikir sejenak, ada tak pada ketika menonton video ini tadi, anda memberikan tumpuan? Adakah anda mencatat dan adakah anda betul-betul fokus untuk betul-betul memahami mesej yang Cikgu Hafizah sampaikan? Okey, tak apa. Kalau tidak dapat menjawab, ulang tengok tayangan ini untuk kamu lebih faham. Ya. Baik, soalan yang kedua. Bezakan di antara bezakan komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Baik, soalan yang ketiga. Cuba nyatakan elemen-elemen di dalam komunikasi. Nyatakan elemen-elemen komunikasi. Dan soalan yang keempat, nyatakan sebab-sebab komunikasi terhalang. Punca-punca yang menyebabkan komunikasi itu terhalang. Okey, dengan cuba menjawab soalan ini, anda boleh ulang tengok tayangan dan semak jawapan sama ada betul ataupun tidak jawapan yang telah anda berikan dengan apa yang telah cikgu kongsikan tadi. Baik, dengan itu cikgu harapkan anda dapat menguasai kemahiran komunikasi supaya anda boleh menjadi seorang PRS yang baik dan berkemahiran memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sekolah, kepada rakan sebaya dan kepada seluruh warga sekolah ataupun ahli masyarakat. InsyaAllah itu saja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.